billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk merasai nikmat bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Seterusnya, kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semuanya terhindar daripada wabak COVID-19. Jadi kita nak paparkan di kaca TV anda berkaitan dengan statistik terkini kes COVID-19. Baik, kita dapat lihat di sini bahawa alhamdulillah bahawa banyak peningkatan terhadap kes sembuh baharu, iaitu 84 orang, menjadikan jumlah yang telah sembuh adalah 4,171 dan kes baharu alhamdulillah hanyalah 57 orang, dan duka cita bahawa kematian baharu iaitu 2 orang. Dan kita lihat bahawa kes sembuh baru adalah 84 orang. Dan jom sama-sama pada awal rancangan ini, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan mereka dapat sembuh seperti sedia kala dan kita dapat meneruskan kehidupan kita ini dengan penuh aman dan sejahtera. Jadi alhamdulillah, hari ini kita nak membincangkan satu tajuk yang kita sebutkan sebagai maafkan daku. Maafkan kami. Itu dia. Jadi alhamdulillah hari ini saya rasa seronok kerana kita ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Rejab. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, nampak tersenyum bagi saya. Alhamdulillah. Tadi sahur apa tadi Ustaz? Sahur tadi rahsia. Rahsia saya. Oh, itu dia. Sebab apa orang yang tilawah Al-Quran ni mungkin sahur dia lain. Makan telur 3 biji ke. Betul. Betul Pandai, saya? pandai. Betul ya? Pandai. Baik Ustaz. Tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan maafkan daku. Ya, dan saya yakin dan percaya dalam musim COVID-19 ini pasti ramai yang telah mendapat satu titik yang baru dalam permulaan hidup mereka, yang mana mereka telah berubah. Mungkin dulunya tidak bertudung, sekarang ini bertudung. Dulu tak pandai solat, sekarang pandai solat. Jadi kita melihat di sinilah satu hikmah yang Allah berikan kepada kita. Dan kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 03 7726 1603 ataupun WhatsApp kita di talian 0111 233 6480. Ataupun terus ke Facebook, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang share agar lebih ramai yang dapat menonton kita pada hari ini. Jadi bila kita sebutkan tentang maafkan daku ini Ustaz, inilah yang kita nak terapkan dalam diri kita supaya apa? Kita sentiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tonton dahulu video yang kita sediakan, bacaan doa untuk permulaan program kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al siyami fihi siyam as-saimin wa qiyami fihi qiyam al-qaimin. ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang yang lalai dan kita benar-benar berpuasa di bulan Ramadan. Baik Ustaz, kita membuka gelanggang kita dengan bacaan doa sebentar tadi. Dan maksudnya cukup tersentuh dalam jiwa kita, yang mana kita nak kita masuk bulan Ramadan ini, kita dapat melakukan puasa dengan sempurna dan kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang lalai. Mungkin sedikit mukadimah daripada Al-Fadhil Ustaz tentang tafsiran yang diberikan sebentar tadi, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Kalimat yang pertama, bismillah. Kalimat yang kedua, alhamdulillah. Itulah dua kalimat yang setiap hari patutnya kita lantunkan, diberi peluang walau dalam musim PKP ini, ya, atau MCO ini, kita menyambut Ramadan. Dan hari ini hari yang ke-8 dari Ramadan, 1 Mei. Berkenaan dengan doa tadi adalah cernaan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ia bersambung sebenarnya dengan ayat kefarduan Ramadan daripada 183, 184, 85 dan ayat ini 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dia merupakan satu dambaan. Maafkan daku ini merupakan satu peringkat tertinggi seorang hamba apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut wa atubu ilaik, dan aku balik kepada engkau ya Allah. Ibarat kekasih yang merindui kekasihnya apabila dia melupakan yang amat mengasihi dirinya. Bahkan Allah itu maha mengasihi. Karena itu namanya Ar-Rahim, ya. Ketika pulang bertemu kekasih, ada ketika waktu kekasih panggil tak berjawab. Kekasih telefon tak angkat. Kekasih WhatsApp tak reply dengan izin. Maka ketika kita balik bertemu kekasih, apa yang berlaku? Perasaan malu ketika bertemu dengan kekasih itu akan terbina sendiri. Itu fitrah. Apa yang kita akan buat? Maafkan daku. Itu dia macam lirik lagu je, Ustaz. Sememangnya Al-Quranul Karim lebih dahsyat dari lirik lagu. Lebih agung daripada segala gurindam. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam kerangka menuju jadi orang bertakwa, Allah sebut wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila mereka telah bertanyakan engkau. Tuan-puan, hari ini hari Jumaat, kita perbanyakkan salawat terutama bila dengar nama Nabi. Apabila mereka bertanyakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anni, berkenaan dengan diriku, iman ya? Ya. Fa inni qarib, kamu bagi tahu bahawa sesungguh-sungguhnya aku ini sangat dekat. Aku ini dekat. Jauh kan kita dengan Allah? Dekat. Dekat. Lalu bila dekat, kenapa kita menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa jawab. Dijawab senantiasa oleh aku ni segala permintaan kamu, segala panggilan kamu, segala seruan kamu, segala keluhan kamu. Maafkan aku jawab. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Satu syarat dia. Bila dia telah memohon. Kamu bagi tahu umatmu bahawa aku ini Tuhan yang Maha Agung, asal dia minta aku jawab.
falyastajibu li, maka mintalah segala perkenan, mintalah segala pengkabulan, istijabah untuk aku je, jangan minta dengan orang lain. Itu yang kita sebut dalam salat suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja kepada Engkau kami sembah, hanya sahaja pada Engkau ya Allah kami minta tolong. Ya Allah tolong maafkan aku. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka semua mesti kau bagi tahu mereka semua kena beriman denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberi petunjuk. Kita nak datang sini pun tadi diberi petunjuk. Antaranya petunjuk dia kena sihat, afiat, dan sentiasa jaga kebersihan, social distancing dan sebagainya. Subhanallah. Saya dalam perjalanan saya datang ke sini saya ditahan oleh abang polis kita. Tapi jelas nyata bahawa mereka ini sangat bersungguh-sungguh, sangat komited dalam melakukan kerja mereka. Walaupun di seawal 4 pagi tadi saya, subhanallah, kita doakan mereka ini diberikan kekuatan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kita di Facebook saya awal-awal lagi dah standby dah ni ya. Fauziah Tun Mak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai, waalaikumsalam, serta kru-kru semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Soalan saya Ustaz, apakah tandanya seseorang itu benar-benar jujur dan ikhlas memohon kemaafan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, apakah perkara-perkara yang menyebabkan taubat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan dai. Orang kata mohon maaf juga. Tapi kadang-kadang tu di mulut je. Belum tentu lagi jujur dan ikhlas itu Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan dari Faziatun Mat Isa. Masya Allah, hebat soalan ini pagi-pagi. Dia dah warm up kita ya. Betul, dengan Ustaz. soalan yang hebat-hebat. Baik. Tanda benar-benar jujur bila kita buat maaf dan taubat itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Apa dia maksud dia? Wahai orang-orang yang telah beriman. Orang yang beriman ni Aiman, buat dosa juga. Buat dosa juga. Paling-paling kurang pun dosa yang kecil-kecil. Ya. Saya juga tadi ketika beratur dalam pemeriksaan tadi ya, terdetik juga di hati, tapi astagfirullah. Apa terdetiknya? Ya Allah panjangnya. Ya. Astagfirullah ya Allah. Aku masih bersyukur ya. Tapi bila kita tunjuk surat kebenaran pergerakan, Ustaz silakan, kata dia. Assalamualaikum. Ustaz angkat best lagi. Kita doa kepada frontliner kita. Allah pelihara mereka selalu dan tenangkan kalbu mereka. Amin. Apa Allah Ta'ala sebut tadi? Wahai orang-orang yang telah beriman, tubu ilallah, hendaklah kamu semua bertaubat balik kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala nyatakan jenis sifat taubat tersebut. Mestinya taubatan nasuha. Taubat jenisnya nasuha. Macam mana yang dikatakan taubat nasuha ini? Taubat nasuha ini ada 3 benda. Ya. Kalau melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Kita cerita dengan makhluk dulu. Kita cerita hablum minan nas dulu. Sebab hari-hari begini muamalah kita. Ya. Pertama, hendaklah dia menyesali semenyesal-menyesalnya. Ya. Yang kedua, dia benci untuk mengulangi perkara yang dia telah lakukan. Dan yang ketiga, dia kena minta maaf dengan orang yang dia bersalahan. Ya, jika melibatkan makhluk itu 3 benda. Dengan Allah 2. Tak mudah juga walaupun 2 ya. Betul. Dia mesti benci bersungguh-sungguh, ya Allah, aku benci, aku tak mau buat. Dia menyesali ya, dan dia tak mau buat sampai bila-bila. Maksudnya dia betul-betul menyesal dan dia tak akan buat sampai bila-bila. 2 benda tu. Ya. Sebab itu kita ada sebut tubana ilallah. Aku balik jumpa engkau ya Allah, aku taubat pada engkau ya Allah. Wa raja'na ila Allah. Aku pulang, semula aku rujuk engkau ya Allah ya. Aku kembali kepada engkau, maafkan aku ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Aku menyesal ya Allah atas apa yang telah aku lakukan. Dan kemudian bila kita kata permohonan maaf itu dibuat, bila ditanya apa yang terbaik untuk diberi, kata Allah Ta'ala, qulil af, berilah kemaafan. Sebenarnya kemaafan ini dipohon atau diberi? Dipohon. Maka berilah ketika dipohon.
Sebab itu kita minta dengan Allah Ta'ala selalu, terutama Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek aja doa tu. Ya, bila Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin At-Tahirah radhiyallahu taala anha tanya Nabi, Ramadan ni aku nak baca doa apa? Ya. Jumpa Lailatul Qadar doa apa? Nabi kata, Humairah, ni doa dia. Ya Allah, innaka afu. Engkau ni Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, kau suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku. Jadi maaf itu mesti dimohon dengan penuh keikhlasan, hati yang tulus. Ya. Jangan ada udang di sebalik kuih tiaw waktu nak buka puasa. Jangan, ya. Biar benar-benar ikhlas, itulah dia. Tanda taubat tak diterima. Dia tanya tak diterima, bukan tanya taubat diterima, ya. Tak diterima. Nak jawab susahlah soalan ni. Tapi wallahu taala a'lam, inilah apa yang digaris pandukan oleh orang-orang arifun billah, yang mereka sangat arif, kenal sungguh dengan Allah. Antara tanda taubat tak diterima itu, dia tidak merasa menyesal buat kesalahan berikutnya. Tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah. No, dengan izinnya, no guilty conscious. Tak ada salah. Alah, kejap lagi, relax lah bro, boleh taubat apa semua. Mudah lagi, astagfirullahalazim. Dia tak ada satu penyesalan yang berterusan, ya. Maksudnya dia sentiasa U-turn untuk buat dosa. Bukan dia siratul mustaqim nak menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hati jadi keras, ya. Bahkan bangga dengan dosa. Bangga pula dengan dosa. Selfie siap. Taubat dah. Taubat dah buat balik dosa, kemudian bangga. Selfie lagi. Selfie siap. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Wallahu taala. Allahu akbar. Inilah satu kadang-kadang saat kita belum merasai halawatul iman ini. Allahu akbar, halawatul kita. iman. Ya, Cantik kalimat tu, ya. Bila Ustaz sebutkan tentang maaf ini, bukan senang saya. Ya. Kita nak menyatakan perkataan yang cukup berat di bibir ini. Ya, benar. Yang mana satu perkara yang kita sebutkan 3 perkara. Yang pertama iaitu minta tolong. Susah Ustaz, ya? Ya. Yang keduanya terima kasih. Dan yang ketiganya minta maaf. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit kenapa perkataan maaf ini menjadi berat. Tapi sebelum itu, sahabat kita di Facebook, Ustaz, ya, ada menyatakan soalan kedua ini, yang mengatakan apakah perkara-perkara yang menyebabkan taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah faktor-faktor, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon keampunan kepada Allah Taala, kita mohon maaf kepada Allah Taala. Dia kadang-kadang bersifat retorik, lakonan. Dengan Tuhan pun berlakon lagi. Sedangkan Allah Taala itu dia tahu benda yang zahir dan yang batin, ya. Dia tahu apa yang ada fi sudur, dalam dada, in our chests. Dia tahu semua. Ya. Apa yang bermain di fikiran dia tahu. Sebab itu apabila kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, buang segala cita-cita nak buat dosa lagi. Hari ini aku mohon ampun lah ya Allah, tapi aku rasa nak buat lagi. Dia ada benda tu. Bila ada benda tu, Allahu Akbar, dia tak ikhlas. Nanti kak ke Mekah pula lah. Ya. Nanti akak ke Mekah, akak ke semula lah. Dia panggil reset balik. Reset balik. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala kecam orang sebegini. Ya, mereka sebenarnya bermain-main dengan Allah SWT. Lahwan wa la'iba, kata Allah. Mereka buat benda-benda je jadi gurau senda dan main-mainan. Alah, relax lah. Tuhan kan Maha Pengampun. Tapi dia kena ingat, Allah SWT juga namanya Al-Muntaqim. Yang Maha membalas segala-galanya ketika hamba mempermainkan dia. Tapi Allah Ta'ala ini Asy-Syakur, yang Maha berterima kasih. Kita ni berterima kasih, Allah Ta'ala Maha berterima kasih. Sekali kita datang kepada Allah, Allah datang kepada kita lebih dekat daripada langkah yang kita lakukan. Sedangkan Allah Ta'ala itu laisa kamithlihi syai', tak boleh nak sukat jangka langkahannya itu dalam bentuk kaki, meter, kilometer, tak boleh. Tapi Allah sangat-sangat dekat. Diumpamakan analoginya min hablil warid, sangat dekat sepertinya urat-urat nyawa kita. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nakkan kita tuluskan hati. Sebab itu disebut mukhlisina lahuddin, betul-betul tulus dalam agama ini. Dan antara perkara yang ada dalam agama ini 3 benda. Ya. Apa tu, Ustaz? Aqidah, syariah dan akhlak. Baik, akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, seorang hamba
senantiasa mohon ampun dan maaf dengan Allah. Tak semestinya kita nak tunggu buat salah dulu. Ya. Minta ampun, minta maaf semua yang sedang menonton, ya. Mudah-mudahan ke bawah duli tuanku, duli tuanku kita juga menonton pagi ini. Ya. Apabila berhadapan dengan duli tuanku, pernah tak nak tanya, pernah tak Iman berhadapan? Oh, Apa bahasanya? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik mohon dia ampun. Buat salah tak lagi? Kita pun tak tahu kat mana salah kita. Tapi kita bimbang gerak-geri kita itu diperhatikan. betul. Diperhatikan tuanku perhati kita. Kita tak tahu adab dan tata cara, tata susila. Bagaimana yang disebut sebagai etika ketika berada dalam majlis diraja. Kita tak tahu duduk kita tu terlebih ke atau sebagai tangan kita macam mana duduk. Serba tak kena kita ya. Maka dalam keadaan serba tak kena tu kita kata ampun tuanku. Tak buat apa lagi? Tak buat apa lagi. Dan ampun tu bukan sikit, banyak. Ribu-ribu ampun. Sembah patik mohon dia ampun. Itu baru dengan manusia, Ustaz. Belum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malikul Muluk. Ya. Raja segala raja Allah Taala. Raja segala raja. Maka lebih-lebih lagi. Astaghfirullah Rabbi, aku minta ampun dengan Engkau Tuhanku, wa atubu ilaik, dan aku balik bertemu dengan Engkau ya Allah. Dan aku tak tahu salahku di mana. Pastinya jika Engkau buka lembaran catatan. Allah, jangan dibuka, Ustaz. Malu kita. Astagfirullah. Tapi kadang-kadang, Ustaz, ada setengah orang tu, Ustaz sebutkan Allah tu dekat dengan kita, tapi ada tergolong mereka ini yang tidak merasa pun buat maksiat yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, siap boleh selfie lagi. Tapi Ustaz, kita nak jawab selepas ini. Kita berehat seketika. Saudara terus duduk di rumah, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita jumpa selepas ini. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah tadi Ustaz ada melantunkan satu zikir Ustaz ya. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Ini yang sepatutnya kita amalkan Ustaz ya. Dalam kita nak merasai dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, sebelum rehat tadi kita ada sebutkan, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak war-warkan kepada para penonton sekalian bahawa sebentar lagi kita akan bersama dengan Ira Hazali, seorang pelakon, kerana ada perkongsian daripada beliau yang mana mereka nak kongsikan dan mereka nak berikan nasihat yang cukup-cukup manis yang boleh kita gunakan. Baik, jadi Al-Fadhil Ustaz, sebentar tadi saya ada bertanya kepada Ustaz. Ustaz pun ada sebutkan bahawa Allah ini dekat dengan kita. Dan kadang-kadang ada yang tidak merasai. Ya, dan bila mana Ustaz melantunkan zikir sebentar tadi Ustaz, kita terasa bahawa inilah dia di antara kalimah-kalimah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada satu ayatul Quranul Karim yang kita nak berkongsi pada pagi ini dengan penonton yang budiman, dengan kru, dengan penerbit, dengan dai kita. Boleh buka suratul Anfal ayat yang ke-32. Tentu saja Quran masih di depan kita sebab bila salat habis saja kita nak baca Quran ya. Sila semak suratul Anfal ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Apa kata Allah ni sebenarnya? Dua benda, Dai, Iman. Bila dua benda ni ada, Allah tidak akan mengazab kita. Tidak akan berlaku. Pertama kata Allah, dan tiadalah Allah Subhanahu Wa Taala itu mengazab, menyiksa mereka. Wa anta fihim. Ketika engkau wahai Rasul, wahai kekasihku, apalagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu, Nabi duduk dengan umat, Allah tak akan azab mereka. Ketika mereka menghalau Rasul, ketika mereka membuang Rasul, ketika mereka merasakan bahawa kehadiran dan utusan Allah Ta'ala ini berada bersama mereka, tiada manfaat lagi, bencana akan turun.
Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah Taala itu mengazab mereka, yakni orang-orang yang berdosa, ya. Wa hum yastaghfirun, ketika mereka senantiasa beristighfar. Istighfar ini tanda kita ada God conscious. God conscious. Keluar pagi-pagi tu, pagi-pagi ni dia keluar. Merasai keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Atau dalam bahasa Arab disebut apa? Muraqabah. Ya. Muraqabah ni di antara 6 mim yang digaris pandukan oleh Imam Ghazali. Ya, boleh buka kitab-kitab antaranya Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Ya, muraqabah ni kita rasa apa-apa Allah perhati kita. Sekarang ni kru sedang perhati kita. Ya, penerbit menolong penerbit, semua perhati kita. Dai perhati saya perhati dai. Dan di luar sana, masya-Allah, ada jutaan yang sedang memerhati, mungkin sampai peringkat bilion kita tak tahu. Bila perhati kita nak buat tak benda tak senonoh. Agak-agak lah. Nak bawa hidung pun malu, Ustaz. Jangan. Nak sendawa pun kontrol-kontrol lah. CCTV di mana-mana. Maka Allah Ta'ala ini basirun, maha melihat. Tapi bukan dengan mata seperti manusia melihat. Bukan dengan lensa seperti yang diteropong guna teleskop dan sebagainya, theodolite dan sebagainya. Tapi zatnya maha melihat. Tak ada tempat kita sembunyi, dia tak tahu. Jadi bila orang boleh lihat macam tu, rasa dekat tak? Dekat. Kita duduk jauh, PKP ni kan, Ya. PKP ni, ada, bukan orang lain, adik saya, berjauhan dengan isteri dan anak 500 km. Allah. Tapi dekat apabila berlaku, ada video call. Ya, ada video call. Apa khabar Daddy? Anak Daddy sihat tak? Kan? Dia tanya keluarga sebelah sana, sebelah sini. Jadi nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita. Allah sentiasa dekat dengan kita. Kita yang menjarakkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Kita yang menyebabkan diri kita jauh, membina jurang dan tembok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita sendiri yang cari pasal sebenarnya. Sebab itu ketika kita menyesali, malulah ya. Bila malu kita balik nak jumpa Allah, Allah kata kenapa baru sekarang pulang. Sebab itu orang beriman ni kalau boleh, orang yang beriman nafsunya mutmainnah, dia kalau boleh nak jumpa cepat-cepat Allah. Ya. Sebab itu bila ditanya bila nak mati, bila-bila masa aja. Sebab dia bersedia. Kita 100 ke 1000 tahun lagi boleh tak? Ya. Sebab Allah sebut. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram. Bila dah duduk dekat dengan orang yang secure kita, yang jaga kita. Kita tak bimbang sekarang sebab polis, tentera keselamatan, JPAM semua jaga kita. Bimbang apa? Kita rasa selamat, Ustaz. Selamat. Dalam ni ada polis di hadapan sana. Juga pengawal lagi. Selamat. Ya. Jadi bila Allah Taala kata wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu baliklah bertemu dengan Tuhan kamu dalam keadaan dirimu redha pulang, lagi diredai oleh Tuhanmu ketika kepulanganmu. Kita macam mak kita kata baliklah kan, baliklah. Kita bersalah dengan mak ni. Ya. Kita pun balik. Bila balik tu kita kata mungkin mak tak nak pandang aku. Mungkin mak kata tempat engkau dekat luar tu saja. Tapi dari jauh mak dah depa tangan. Anak aku yang ku kandung 9 bulan 10 hari yang ku besarkan dengan susu badanku 2 tahun. Maka ketika itu fadkhuli fi ibadi, kata Allah pula, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Orang yang balik dengan Allah ni tempat di mana? Syurga yang abadi. Allah. Kita merenungkan akan betapa tenangnya jiwa seorang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita pun akan bersama dengan seseorang sebentar lagi yang mana jiwanya telah ditarik dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita ada soalan di Facebook bersama dengan Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk mengetahui dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama. Yang kedua, apakah adab untuk memohon ampun kepada Allah agar keampunan itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Kita pun
tak tahu muskil dan sebagainya. Adakah dosa yang lampau telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin Ustaz ada pencerahan. Baik, Saziatul Sidik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan kepada yang bertanya dan untuk panduan semua. Nak tahu macam mana dosa diampunkan? Mudah saja. Benda-benda ni jangan buat bagi susah. Mudah, macam mana nak tahu? Bila diajak kepada dosa yang pernah dilakukan atau dosa-dosa yang tak pernah dilakukan tapi ada panggilan-panggilan kepadanya, ada disebut sebagai pulling factor, tetapi tak ada pushing factor. Pushing factor. Tak ada teringin langsung. Ya, orang tarik kita, pushing daripada dalam tu tak ada. Sepertinya disorong kepada kita makanan yang orang lain sebut lazat. Makanlah, sedap ni, ya, penuh dengan monosodium glutamate MSG-nya, dengan lebih garam, dengan lebih gulanya, dengan lebih perisanya, macam-macam ya. Kita pun lihat, dia kata sedap ni, sedap. Kita kata terima kasih. Sebab apa? Dia dah tahu. Dia dah periksa darah dia, gula dah tinggi, garam dah banyak, darah dah terlebih pekat. Jadi dia nak ambil tak lagi? Saya tanya, nak ambil tak? Tak berani. Tak berani nak ambil. Jadi nak tahu dosa kita diampun tu, tawar, benci, tak suka, bahkan dengar pun tak nak, tak mau. Tak mau ulang dah. Tak mau ulang. Seperti mana syarat-syarat taubat nasuha yang kita terangkan di awal tadi, ketika itulah nak tahu kesannya, ada impaknya kepada kita ialah hilang keinginan. Benci terhadap perbuatan tersebut. Benci terus. Ya. Sepertinya contohlah, ya, mencuri katakan, ya, mencuri. Mengambil hak orang lain tanpa redha dia. Ya, bahkan menganiaya orang, menzalimi orang. Dia boleh fikir untuk diri dia sendiri. Kalaulah aku nak tak barang aku dicuri? Tak nak, tak nak. Kepada mereka yang suka buat sexual harassment sebagai contoh, isu yang sangat banyak. Na'udzubillah min dzalik, la sama Allah, janganlah berlaku lepas ni. Ya. Cuba fikirkan isterinya, ibunya, adiknya, anak perempuannya dibuat gangguan seksual. Uish. Nak tak dia? Marah kita. Kalau diri sendiri, kenapa kita benci? Kenapa dengan orang lain kita boleh lakukan? Maka di sini perlunya empati. Meletakkan kasut, kaki kita dalam kasut orang tu, kita boleh rasa simpatinya, takat kesian ya engkau kena begitu begini. Tapi empati tu rasa pedih di dalam. Ya, dan eloknya jika rasa itu tak perlu dirasai. Ya, tak perlu dirasai. Kita ingat satu benda yang Nabi pesan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, menyayangi, ya, dia tidak akan dikasihi, disayangi. Jadi kita nak penghormatan Allah kepada kita, jaga baik-baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu berkaitan dengan takwa dalam Ramadan ini, kita kata la'allakum tattaqun. Dia membicarakan juga takwa itu apa sebenarnya. Antara yang diberi panduan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi, apa kata dia, takwa itu ialah melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan. Bukan semata-mata takut saya. Takut itu bahasa ialah bahasa kita takut. Ya. Tapi menjadi apa hamba, action dia? Ya, menjadi hamba yang penakut ni apa gunanya? Ya. Ya. Takut itu kerana tahu berhadapan. Bila dah tak nampak, hilang takutnya. Jumpa polis, kelang-kelibut tarik safety belt. Dah tak jumpa polis, hilang dah safety belt. Takkan macam tu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maksudnya kita sentiasa jaga dan sempadankan diri kita dengan perkara yang Allah tak suka. Maka jangan buat bila kekasih tak suka. Allah. Oh dia. Allahu a'lam. Bila Ustaz sebut ialah depan polis kita bukan main lagi tarik tali pinggang. Jadi Ustaz, bagaimana yang disebutkan dengan adab tadi Ustaz? Okey, adab. Bila kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita masih lagi bergeluman dengan maksiat dan sebagainya, mungkin ada cara-cara ataupun adab yang perlu kita patuhi supaya memastikan bahawa taubat kita itu diterima Ustaz. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti kita menyatakan adab dengan manusia. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Dengan manusia selalu adabnya bila berhadapan. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini garis pandunya. Ihsan. Ihsan bila ditanya oleh Jibril kepada Nabi SAW, "Wa mal ihsan?" Ihsan itu apa? Kata Nabi, "An ta'budallah." Satu riwayat.
Riwayat lain, antakhshallah, hendaklah engkau rasa takut pada Allah. Satu, engkau sembah Allah. Nombor dua, engkau rasa takut pada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Ya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak dapat lihat Allah dan tak akan lihat Allah, la abada lan tarani, kata Allah SWT, engkau tidak akan dapat melihat aku. Itu bahasa Allah dengan Nabi Allah Musa alaihi wasallam, kalimullah, tapi tak boleh cakap, tak boleh nampak Allah Taala, tak boleh. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dia sentiasa memerhatikan kamu. Maka bila kata adab mohon ampun ini, hadir daripada qalbu. Qalbu, aku menyesal. Dijelmakan yang kedua dengan lisan, istighfar. Dan yang ketiga ditunjukkan dengan bil jawarihi, seluruh anggota badan. Kalau tidak, tak adab dia dengan Allah Taala bila memohon ampun. Pembuktian itu. Pembuktian itu dia rasa ya Allah, pahitnya dosa. Ya, daripada pahit itu jadi ubat, rupanya ya, dia lantunkan keluar astaghfirullah. Ya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis, tuba, kata Nabi. Apa dia? Berbahagialah, bahagialah, seronoklah ya. Liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Orang yang banyak catatan istighfar di dalam buku amalannya. Ini orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Jadi bila kita kata adab, kenapa perlu adab? Kena nak jaga satu sama lain. Lalu depan mak, cuba lalu depan tetamu adab ya. Tetamu datang, kita nak keluar. Serba salah tiba-tiba lalu gitu. Mak nampak tetamu balik, siap digaram belacannya kita. Ya, mak jaga adab tu. Dengan Allah bagaimana? Ya, perbanyakkan menyebut astagfirullah, 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 astagfirullah. Aku minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Dan yang ketiga, buktikanlah adab itu dengan tubuh badan kita. Orang yang dah taubat ini, kalau dia solat, kru, penerbit, dai, saya dan semua yang menonton, dia akan perelokkan pakaian penyembahannya pada Allah. Dia tak akan pakai kain pelikat, tak pakai baju. Kalau pakai baju pun baju pagoda yang dah keliru, dah roti kirai ke, roti jala ke, baju ni tak boleh beza dah. Kupiah tu kalau pakai macam cheesecake dengan coklat rice penuh dengan taik lalat, tak. Dia akan pakai yang ni, kalau kita pakai di studio sebegini, bertemu Allah, maunya cantik, elok. Pakaian khusus, Ustaz? Raja segala raja. Allah. Khusus. Ada dalil, Ustaz. Asyik tanya dalil. Ada kita bawa, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan yang cantik-cantik, elok setiap kali engkau nak pergi sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dalam kita memohon maaf dengan manusia pun, kita bersungguh-sungguh ini kan pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sahabat kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Okey, sebelum tu saya ucapkan selamat berpuasa pada Ustaz dan Dai dan selamat hari bekerja pada hari ini. Terima kasih. Okey, soalan saya, sebelum tidur kita disarankan agar sentiasa memaafkan pada semua orang. Persoalan saya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memaafkan kita di akhirat kelak? So yang kedua, bagaimanakah cara memohon maaf yang tepat dalam Islam? Itu saja soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz, cara memohon keampunan. Tapi kita akan jawab soalan ini selepas ini, Ustaz. Terus duduk di rumah dan kita akan bersama dengan anda selepas ini. Kita berehat seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih duduk di rumah, terbaik jangan ke mana-mana. Ini masa PKP, sama-sama kita putuskan akan COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dapat keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan di dunia sampai akhirat. Ingat, pepatah orang Jawa kata apa? Cakong ni rumah, menang-menang, ocom merona merene. Kalau tak faham, siapa tak faham, tolong baca subtitle. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Selalu kita dengar satu kata-kata yang cukup indah bahawa
maafkanlah orang sebelum tidur. Dan inilah satu amalan yang cukup baik yang boleh kita laksanakan. Namun persoalan daripada Encik Ismail tadi, sebelum tidur maafkan orang. Adakah Allah juga memaafkan kita, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Cik Ismail ni adalah sedar tak sedar kita dah masuk soalan ke-6 dan ke-7 sebenarnya, ya. Baik, Allah Taala beri dah garis panduan kepada kita. Kamu minta ampun, aku ampunkan, ya. Jadi kita dah maafkan semua orang. Ya. Bagaimana nak tahu Allah ampunkan kita? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, kata Nabi, "Ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum." Kata Nabi, maukah kamu jika aku beritahu tentang penyakit kamu dan aku juga beritahu penawar untuk kamu? Ya. Ini Cik Ismail. Lalu kata Nabi SAW, "Ala inna da'akum adh-dhunub." Hanya sahaja aku nak beritahu kamu, ingat, kata Nabi, bahawasanya penyakit kamu itu ialah dosa-dosa kamu. "Wa dawa'akumul istighfar." Dan ubat kepada penyakit kamu itu istighfar. Sebab itu mereka golongan arifun billah, golongan irfan ini, mereka tahu bahawa asbab penyakit itu datang kerana dosa. Ada orang dia stres, daripada tertekannya itu, tekanan itu, hadir segala penyakit fizikal yang lain. Asalnya dia datang dalam penyakit emosi, tekanan yang berlaku, ya. Jadi kenapa datang tekanan tersebut? Dia memikirkan dan dihantui oleh dosa-dosa yang lalu, ya. Maka ketika nak tidur itu antaranya, bila kita buat satu amalan, aku maafkan semua orang, kena ingat kita ada yang mesti memaafkan kita. Dialah yang maha memaafkan segala-galanya. Allah yang namanya Al-Ghafur, Al-Afu, yang maha mengampunkan, yang maha memaafkan. Jadi mintalah ampun dengan Allah, ya. Tidur, saya selalu tidur mimpi yang buruk-buruk, orang tanya. Apa nak buat, Ustaz? Kita boleh bagi panduan-panduan, bangun, istighfar, ludah sebelah kiri, ubah tempat tidur, macam-macam, ya. Lama-lama kita kata ginilah, sebenarnya cara penyelesaiannya ialah banyak istighfar. Dia tengok kita atas bawah dan iman. Ya, betul. Aku tanya tentang tidur, Ustaz, kau jawab supaya banyak istighfar. Saya kata, dah tanya saya pun jawab. Selalu kalau kita jumpa doktor kan macam tu kan. Kita jumpa doktor bagi kepada kita cara perawatan, perubatan. Tiba kita kata, ya ke doktor? Apa soalan Cik Mat, doktor? Saya ke awak, doktor? Awak tanya saya bagi jawapan, awak petikai pula, ya. Maka tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Ustaz bagi tahu, dia pun buat. Bila dia buat, dia datang. Ustaz, kata dia, saya dah tak mimpi pelik-pelik lagi. Ya. Sebelum tidur, ya. Ada satu kes ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Naik bas nak ke Abiyar Ali ataupun disebut Dhul Hulaifah, nak ambil miqat, nak buat umrah, ya. Jadi sepasang dua beranak jemaah ini turun bas sambil wajah yang tak begitu ceria. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, tempat kami duduk bau hancing. Entah-entah siapa kencing. Kenapa pihak travel tak cakna, tak ambil berat benda-benda ni. Astaghfirullah. Saya pun panggil seorang petugas, tanya, Ustaz, dia kata, kami dah cek, tak ada bau apa pun yang tak cantik. Saya pun naik bas dan cium hingga hidung ni terkena fabrik kerusi tu. Saya kata, saya tak bau apa-apa. Dia daripada jauh, baulah, kata dia. Saya panggil dia, turun. Saya kata, ginilah, istighfar banyak-banyak. Ustaz, apa kaitan bau hancing dengan istighfar? Saya tak kenal. Benda yang tak ada hubung kait pun, jauh langit dengan bumi, Ustaz. Saya kata, buat dulu, kita tengok apa nak jadi. Ya. Dia pun, Alhamdulillah, dia seorang jemaah yang bagus. Ya. Dia pun, mak, kata dia, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Beberapa ketika, tak sampai seminit pun, 60 saat pun tak sampai, ya. Saya kata, sekarang ada tak lagi? Dia kata, Ustaz, dah tak ada bau hancing, Ustaz. Jadi benda-benda sebegini, inilah, ya, bila kita nak kata, macam mana Allah maafkan kita? Kita mohonlah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, dosa tu racun, penyakit. Macam mana ubat dia?
Istighfar. Ni kuasa istighfar yang cukup kuat dalam hidup kita, Ustaz. The power of istighfar. Jadi kita ada tetamu istimewa di talian ni, Ustaz. Silakan. Bersama dengan Ira Hazali. Assalamualaikum, Ira. Waalaikumsalam. Nampak ceria pagi ni, nampak macam baru lepas tadarus tu. Ya. Okey, Ira, apa khabar, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Apa Ustaz aktiviti? dengan Da'i sihat? Sihat, alhamdulillah. Mungkin Ira ada aktiviti pada musim PKP sebelum ini dengan peminat mungkin? Biasanya sebab sekarang kan Ira mengandung, jadi daripada awal Ira memang duduk kat rumah sebenarnya. Jadi kalau nak kata aktiviti yang berlainan tu tak adalah sangat, cumanya dalam proses untuk pindah rumah. Itu je. Jadi kita ucap tahniah kepada Ira, mungkin bakal menerima cahaya mata. Jadi insya-Allah Ira, kita nak belajar sesuatu daripada Ira dan mungkin ramai peminat terkejut dengan perubahan pada diri Ira sebenarnya yang dulu tidak berhijab. Alhamdulillah dengan hikmah PKP ini Ira mula berhijab. Jadi mungkin kita nak tanya beberapa soalan. Apakah sebenarnya yang bermain di fikiran Ira sebelum Ira nekat untuk berhijab ni, Ira? Sebenarnya sebelum Ira betul-betul nak berhijab tu, iman Ira turun naik. Sebab Ira banyak fikirkan kalau nak berhijab ni macam mana dengan kerja-kerja sebelum ni? Betul. Macam mana dengan kerja-kerja yang akan datang? Adakah ada lagi ke tidak? So iman kita turun naik. Tapi alhamdulillah sepanjang setahun tu Allah pemudahkan untuk Ira. Ira dapat berlakon pun cerita yang pakai tudung. Lepas tu dapat pula cerita drama Nur. Itu lagi membuatkan hati Ira terbuka sebenarnya. Kita duduk dengan kru-kru yang memang solat berjemaah, yang buka puasa ke apa ke, semua sama-sama. Solat semua sama-sama. So satu hari tu bila Ira fikir lepas solat subuh tu Ira macam sampai bila nak macam ni? Kan? Walaupun orang cakap lama lagi, panjang lagi perjalanan, tapi bagi Ira daripada kita dah start matang akhir balik, takkan sampai bila-bila kita tak ikut perintah Allah, kan? So itu daripada solat subuh tu baru Ira terfikir, kalau Allah dah bagi aku rezeki, Allah dah bagi aku nafas setiap pagi bangun, kita masih bernafas, kenapa kita tak boleh buat ni untuk Allah? Maknanya walaupun berhijab, rezeki tidak pernah putus untuk Ira Hazali, ya, Ira, ya. Baik, kita nak tahu juga dalam penghijrahan Ira ini, siapa yang memainkan peranan penting dalam penghijrahan Ira ini dan siapa sebenarnya yang memberi galakan, semangat, motivasi kepada Ira? Sebenarnya yang paling dekatlah keluarga. Apa-apa pun Ira go through keluarga dulu. Ira tanya pendapat diorang, adik-adik Ira, abang Ira, ibu bapa Ira sangat-sangat support Ira. Sebab walaupun ini secara drastik, sebab Ira buat memang keputusan ini secara drastik, Ira dah tak fikir dah apa orang nak cakap. Walaupun Ira ada kerja yang sepatutnya Ira tak pakai tudung, tapi alhamdulillah Allah pemudahkan. Jadi bila ada support daripada keluarga, daripada tunang, daripada kawan-kawan, alhamdulillah Allah pemudahkan semuanya. Ira, Ira bakal menjadi seorang ibu, ya? Ya, betul. Jadi mungkin ini salah satu daripada motivasi diri dalam Ira nak supaya anak ini membesar dalam keadaan dia ni menjadi anak yang soleh dan solehah. Betul. Sebenarnya satu perkara yang Ira dengan suami betul-betul tekadkan, kita orang nak didik anak kita orang ni daripada kecil lagi dengan agama Islam supaya dia lebih dekat. Kita banyak-banyakkan sebelum tidur pun kita pasang surah, bangun subuh pun kita sama-sama, tambah lapar lagi PKP kan. Sebab sebelum ni husband kerja, Ira susah nak berjemaah dengan suami. So masa PKP ni banyak berjemaah, lepas tu kita boleh dengar husband kita doa, apa yang dia doa untuk kita, apa yang dia doa untuk anak, untuk keluarga. So insya-Allah Allah pemudahkan semuanya untuk Ira dengan suami dalam membesarkan zuriat ini.
Jadi kita dapat satu cerita bahawa sebelum Ira berhijab, Ira mendapat saranan daripada abang sendiri ya untuk berhijab, untuk memakai tudung tak apalah, seminggu sekali pun tak apalah hari Jumaat. Dan apakah perubahan yang Ira rasa setelah berhijab ini, Ira? Abang Ira sangat-sangat support Ira dalam apa-apa je yang Ira buat. Sebab sebenarnya kalau ikutkan dalam keluarga Ira, orang pertama yang Ira akan pergi dulu adalah abang Ira sebenarnya. Ya. Sebab abang Ira dia betul-betul support Ira. Apa-apa saja, tak kisah topik apa-apa saja, dia ada dekat situ. Walaupun sekarang dia jauh ya, dekat Jepun sekarang ni, dia tetap reply secepat yang mungkin. So bila dia bagi cadangan yang macam tu, bukan Ira saja ikut. Kakak Ira pun ikut, adik Ira pun ikut. So lepas kita dapat perubahan ni, so Ira dapat rasa perubahan yang orang kata sangat-sangat, Ira tak tahu macam mana nak describe, tapi perasaan yang sangat gembira sebenarnya. Bukan gembira untuk Ira saja, abang Ira pun happy, family Ira pun happy. Jadi saya rasakan bukan setakat Ira saja gembira, malah peminat Ira pun merasakan gembira dengan perubahan. Kita dapat lihat ya perbezaan Ira sebelum ini tidak bertudung dan selepas bertudung nampak mungkin lebih cantik. Ya. Mungkin kegembiraan ini dirasai oleh peminat dan mungkin ada saranan untuk peminat yang mungkin nak cuba-cuba untuk bertudung dan mungkin akan berubah terus bertudung. Saranan Ira sebenarnya kalau sesiapa yang nak berubah secara orang kata beransur-ansur, itu terpulang pada diri sendiri sebenarnya, kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Sebenarnya kita mampu buat, cuma kita terlalu banyak fikirkan. Macam Ira banyak fikirkan kerja, Ira banyak fikirkan adakah nanti orang nak panggil kita untuk buat kerja-kerja lain. Jadi sebenarnya tak perlu fikir panjang pun, sebab ini adalah perintah Allah. Tutup aurat itu memang wajib. Jadi cuba untuk diri sendiri dan juga cuba untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hai. Seronok kita dengarkan perkara yang Ira sebutkan pada hari ini. Mungkin ada sesuatu yang terbuku di jiwa Ira supaya kita dapat bertanyakan soalan ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Okey, sebenarnya Ira ada satu soalan ni. Sebelum Ira betul-betul berhijab, Ira ada terbaca satu statement ni di mana empat golongan lelaki yang wanita akan tarik ke neraka, iaitu ayah, suami, adik lelaki atau abang dengan anak lelaki. Jadi Ira nak tanya benda tu adakah sahih ataupun tidak. Sebab selepas Ira bertudung, banyak kecaman yang Ira terima. Sebab masing-masing ada pendapat yang masing-masing. So Ira tak tahu sebenarnya benda itu sahih ataupun tidak. Ada yang cakap ya, ada yang cakap tidak. So Ira sebenarnya masih lagi celaru dengan statement tu. Baik, silakan Ustaz. Baik Ira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana menginspirasikan seluruh Malaysia pada pagi yang barakat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya seronok dan beremang-remang bulu roma ni, charge dia belum berhenti lagi. Tahniah Ira, tahniah. Saya bagi sokongan sepenuh jiwa dan raga. Ira, apa yang Ira tanya tadi, 4 golongan tadi tu sahih Ira. Sahih dalilnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu pelihara diri kamu, kata Allah. Bukan kamu seorang aja. Wa ahlikum, dan keluarga kamu. Nara, daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ira tentu selalu naik kapal terbang, artis, betul tak Ira? Betul kan? Sewaktu pramugari bagi panduan keselamatan, kesihatan dalam kapal terbang. Terutama dia kata ketika kandungan oksigen kurang akan keluar alat untuk kita bantu pernafasan. Apa yang dia kata? Jika anda ada anak keluarga, pakaikan kepada anda dulu ke mereka dulu? Kita dulu. Kita dulu, baru mereka. Ayat yang digunakan ini, skripnya dari Quran. Qu anfusakum, jaga diri kamu dulu, baru keluarga kamu. Jadi bila kata ada 4 lelaki yang boleh ditarik wanita ke neraka. Siapa yang pertama?
Mesti Ira baca tu dia kata ayahnya kan? Ayah, betul. Ya. Ayah bila jadi ketua kepada keluarga, dia kena pastikan seluruh ahli keluarganya diselamatkan daripada api neraka Allah. Sebab itu satu soalan yang ditanya kepada seorang tuan guru dalam satu majlis. Dia kata, Ustaz, anak saya tak solat, buat maksiat, macam mana Ustaz? Tolong Ustaz bagi panduan. Ustaz ni jawab dengan analogi, Ira. Ya? Apa analoginya? Dia kata, Ibu, kalaulah sekarang ni berlaku kebakaran dan dalam rumah tersebut ada anak ibu, apa ibu akan buat? Api sedang marak membakar ibu, ya, dan pihak bomba tak bagi masuk. Apa ibu akan buat? Menangis ibu tersebut. Kata dia, Ustaz, saya akan berlari sepenuh jiwa raga saya untuk selamatkan anak saya. Kalau dia tidur, saya akan kejutkan dia. Kalau dia tak jaga juga, Ustaz, dengan kederat yang Allah bagi, saya akan dukung, tanggung dia keluar daripada rumah tersebut. Maka kata tuan guru ini kepada dia, wahai ibu, buatlah benda yang sama kepada anakku, kepada anak kamu. Keluarkan dia daripada neraka yang sekarang sebelah kaki telah bertapak di dalamnya. Jadi ayah ni kena jaga. Yang kedua mesti, bila Ira baca tu dia kata suami kan? Betul. Ya, bila kata suami. Kenapa suami? Sebab antara tanda-tanda suami yang dayus ialah suami yang tak peduli tentang dosa pahala isteri dia. Dia lupa dia sedang menanggung juga. Ada orang bawa dalil wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggung dosa seseorang itu akan dosa orang yang lain. Dan menyalah tafsirkan ayat ini untuk kepentingan diri sendiri nak buat dosa. Tafsiran yang betul ialah selepas dia jaga, dia bagi nasihat, dia bagi panduan, tak nak juga. Sepertinya kita lihat ya dalam kisah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam. Dia dah bagi tahu, wahai anakku ya bunayya, mailah naik kapal ni sekali. Tak mau naik juga. Lepas daripada tu apa jadi? Nabi Nuh tak menanggung dosa anak dia. Dah. Itu baru betul. Ya, suami bila kita sayang tak suami Ira? Saya. Lagi mau tanya soalan biar satu dunia dengar. Bila sayang suami, jaga suami tutup aurat. Yang ketiga, abang. Saya salute lah abang. Tak tahu nak salute macam tu ke, macam ni ke. Ya. Spring salute. Sebab apa Ira? Jarang-jarang Ira nak dapat sokongan ahli keluarga yang sebegini. Apatah lagi netizen di luar sana peminat. Ada yang kecam, ada yang sokong, betul? Betul. Ketepikan yang kecam. Ambil yang sokong. Buat apa ambil yang benda-benda tak elok, ya? Benda-benda tak elok ketepikan. Ambil yang orang baik-baik duduk dengan kita. Tahniah Abang Ira. Dia tahu adikku nak berubah. Aku ada saham di sini. Adik aku berubah, aku bagi sokongan. Besok-besok satu penghujahan di hadapan Allah. Ketika abang tu tahu, ya, ketika nak melangkah, na'udzubillah min dzalik, la samah Allah, jangan berlaku. Kalau langkahan itu ke neraka, tiba-tiba Allah akan bertanya, sekalian hamba aku, ni apa yang kamu nak kata kepada lelaki ni? Dia dah dihukum nak pergi ke neraka. Tiba-tiba waktu tu Ira angkat tangan, ya Allah, ni abang aku, ya Allah. Aku berubah ni jadi baik dan menuntut rahmat engkau. Kerana apa? Kerana abang aku. Dia selamat tak Ira? Selamat. Yang ketiga, anak. Ira sayang anak kan? Sedang mengandung sekarang. Saya doakan u'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Moga dilindungi anak itu daripada sebarang kejahatan dan benda tak elok daripada segala yang hasad. Amin. Kita sayang pada anak kita. Kita kena ingat tau, anak kita ni ada tanggungjawab terhadap kita. Kenapa? Itu ibunya. Itu ibunya. Jadi anak ni dia ada bahasa kadang-kadang dengan mak dia. Cakap salah, tak cakap pun salah. Cakap nanti kalau mak dia kata aku yang beranakkan kau, pula kan. Jadi ada bahasa-bahasa dia. Jadi bila Ira tengok empat golongan ini semua ada sumbangan. Karena itu ayat tadi sangat hebatnya. Bila dia kata suruh jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ingat, kejayaan sebenarnya Ira ialah apabila kita berjaya menghindarkan diri daripada neraka Allah. Kadang orang kata, Ustaz, neraka tu makhluk saja. Ingat ya, neraka tu tempat dihumban orang-orang yang tidak diredai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah redha Ira dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Dan saya yakin Ustaz, ini merupakan satu rezeki anak Ustaz ya. Rezeki anak. Rezeki anak dapat perubahan ini saat ketika mengandung pula tu, di bulan Ramadan pula tu ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Ira terus istiqamah. Dan saya yakin para peminat gembira dengan berita ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi Ira. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Dai. Baik, para penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah selepas ini kita akan melakukan panggilan bersama dengan seorang gadis daripada Singapura. Masya-Allah. Katanya baru first time solat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, ku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Mudah-mudahan Allah terima segala pengampunan, taubat kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Baik Al-Fatihah Ustaz, dalam kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kita perlu lengkapkan keampunan ini dengan cara yang terbaik. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada kita semua apakah cara memohon maaf dengan cara yang terbaik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkesima sekejap, bukan takasima, terkesima kerana bila Cik Ismail tanya cara mohon maaf yang tepat. Allahu Akbar. Berkata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kata dia, kami pernah mengirakan, maksudnya bercadang-cadanglah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cadang-cadang tu apa? Cadang-cadang jom kita tengok Nabi sekejap lagi tu apa Nabi akan buat dalam satu majlis ya. Maka bila mereka betul-betul perhati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka Nabi dalam satu majlis telah pun beristighfar sebanyak 100 kali. 100 kali. Kita 2 jam ni berapa kali je pun astagfirullah, astagfirullah, termasuk lirik yang sangat cantik tadi. Bila kita nak berduet buat album satu. Itulah insya-Allah Ustaz. Insya-Allah, amin rabbal alamin. Penerbit TV3, TV9 Baik. Apa yang Ibnu Umar riwayat? Kata Ibnu Umar, aku mendengar Nabi menyatakan, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli, wahai Tuhan ampunkanlah aku. Dia tu Rasul yang maksum, terpelihara daripada dosa. Sampai peringkat maksum ni, jika na'udzubillah, taklah if Nabi tu buat dosa, dah ampun dah ya, dulu kini selamanya ampun dosa, tapi Nabi tak buat salah dan terpelihara sungguh ismah Nabi. Pun Nabi kata, wahai Tuhanku ampunkanlah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubat aku. Berapa banyak? Ibnu Umar kata, kami mula-mula duk cadang nak kira, akhirnya bila kami kira dapat berapa? 100 kali Nabi sebut. Kemudian kata Nabi, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha menerima tawwab, menerima taubat ya. Tawwab itu yang maha terima taubat, rahim lagi maha pengasih. Jadi cara mohon maaf yang tepat ini ialah bila seorang hamba itu sungguh-sungguh, tu dia punya key point dia. Sungguh-sungguh ni minta sekali ke banyak kali? Banyak kali. Banyak kali minta. Minta. Pohon tak lulus, pohon lagi tak lulus, pohon lagi tak lulus. Endak 1000. Daya. Kalau tak nak 1000 dalih. Satu dalih je. Satu dalih. Satu dalih, tak payah banyak. Satu dalih aja. Bila kita kata dah minta dah, tak dapat pun. Berapa kali? Oh, sekali. Ya. Satu dalih je. Alasan apa? Talian terputus. Internet tak ada. Ya. Sebab tu hadirin rahimakumullah, bila jawab soalan Cik Ismail ni, sebenarnya tadi saya kata, ya Allah, soalan ini mendidik diri kita sebenarnya. Betul? Jika kita bersungguh, ya, cara paling tepat mohon ampun ialah perbanyakkan istighfar. Ya. Yang kedua, jangan di lidah aja. Ya. Hati ni kena hadir. Aku benci, aku tak mau buat, aku taubat, tak mau buat dah. Ya, Ramadan ni kan, orang datang cerita yang tak baik dan sebagainya.
Boleh tak kita jawab, I'm fasting bro, I'm fasting. Ya. Tapi siapa nak jumpa kita PKP kan? Betul. Boleh tetap boleh membawang kat mana? Voice call, video call. Betul, Ustaz. Ni tangan ni. Ingat tangan ni cakap tadi surah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kata aku duduk kat rumah je sebab PKP ya Allah, tapi tangan ini mengumpat, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Seluruh anggota badan kita paling tepat ialah sujudlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda apa? Aku hamba yang dah kembali nakkan redha-Mu ya Allah. Nakkan taubat, nakkan keampunan, nakkan kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, kalau Engkau benci aku sebenci-benci Engkau ya Allah, aku tetap yakin tidaklah Engkau jadikan aku insan yang masih bernyawa saat ini kerana Engkau inginkan lidah aku masih memohon, ya Allah, ampunkanlah aku. Tapi Ustaz, bukan semudah itu sebenarnya. Especially bila mana kita terkurung di rumah, kita nak memohon maaf kepada isteri. Mungkin kita bergaduh Ustaz sebelum ini, ya. Isteri balik malam, kita balik siang sebagainya, dan kita nak mohon maaf kepada ibu kita mungkin. Waktu ini kita terkurung di rumah. Tak boleh ke mana dah. Ke dapur jumpa mak, ke depan jumpa mak. Ya. Jadi mungkin ini satu perkara yang mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah cara yang kita boleh buat untuk kita mohon maaf. Tapi sebelum tu Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook, Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Maafkan daku. Adakah ungkapan ini tanda kita hamba Allah memohon ampun dan mengakui akan dosa serta tanda kerendahan hati kepada Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, seseorang itu akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Adakah orang yang dalam hatinya ada sifat sombong akan dapat keampunan dan rahmat Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Maafkan daku. Baik. Soalan ini, Allahu Akbar. Ialah topik kita hari ini. Kalau kita tengok perbincangan kita berkisar pada 4 objektif utama, iaitu cerita tentang maaf, cerita tentang taubat, cerita tentang hidayah Allah dan cerita tentang muhasabah diri ataupun self-audit kita mengaudit diri. Apa yang ditanyakan tadi itu sangat dahsyat ya. Saya nak memilih untuk jawab soalan yang ke-12 dahulu. Ke-12 tu dia tanya masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi bila ada sifat sombong di situ, adakah orang itu akan dapat keampunan? Hadirin rahimakumullah. Satu perkara yang menyebabkan iblis, satu ya, walau dia buat banyak benda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu sangat-sangat dipandang oleh Allah bila dia sombong. Sebab tu Allah Taala kata bila Allah Taala usjudu li Adam, suratul Baqarah ayat bermula pada ayat yang ke-30 kisah ini, muka surat yang ke-6 dalam Rasmul Uthmani. Kamu semua sujud dekat Adam, kata Allah. Semua sujud. Malaikat sujud, makhluk syurga semua sujud. Sujud itu bukan sujud penyembahan, sujud penghormatan. Betul. Sujud pun sebab perintah Allah, penghormatan. Baik. Iblis tak nak sujud. Iblis tak nak sujud sebab tak tahu. He refused mula-mula. Aba. Kenapa kau tak nak sujud? Kenapa engkau mengelak untuk sujud? Aku tak nak sujud. Sujudlah. Aku tak nak tu. Aku tak nak. Bila tanya kenapa? Why limadha engkau tak nak sujud? Ya. Dia kata, aku kan lebih bagus pada dia. Jatuh standard Ustaz. Jatuhlah standard aku. Aku daripada api. Ya. Sedangkan dia daripada tanah, min hama'im masnun, ya. Daripada min sulalatin min tin, ya. Min ma'im mahin. Segala hujah dia keluar. Dia pun tahu bagaimana Allah ciptakan Adam. Maksudnya fizikal Adam itu, ya. Jadi bila dia kata ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Sombong. Depan siapa sombong? Depan Allah. Depan Allah sombong. Kalau kita sombong depan sultan, depan raja, macam mana gayanya? Buang negara itu Ustaz. Lucut kerakyatan. Ya. Ini sombong depan Allah. Lucut citizenship daripada syurga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis dihalau. Mula-mula tak nak sujud tu, boleh lagi duk suka-suka dalam tu. Wastakbara, bila dia mengambil kedudukan Allah yang namanya apa? Mutakabbir. Siapa dia mutakabbir? Yang maha sombong. Siapa?
Allah Ta'ala. Hanya yang layak sombong itu hanya Allah. Siapa ini bahasa yang agak puitis. Saya jangan salah sangka yang sedang menonton. Saya nak ambil perhatian yang bertanya tadi. Ya. Sombong itu, ya, bahasa puitis adalah jubah pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang cuba-cuba nak pakai jubah ini, dia akan diazab seazab-azabnya. Jadi kalau taubat dan sebagainya tapi duk sombong. Bajet bagus taubat tapi di sini tak selesai. Ya. Sebab itu innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Taala tak tengok luaran kamu. Tak lihat amwalikum, harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah Taala lihat kalbu kamu macam mana. Nak beginilah kita kata kita ni dah taubat, ya. Bila kita berjumpa ni, siapa bagi salam dulu? Nak tengok orang yang merendah diri, dia bagi salam dulu. Oh. Kita datang nak jumpa seseorang, ya. Dengan dia kata naik pejabat atau dia kata tunggu saya turun kat bawah. Yang turun jemput ambil kita tu orang yang rendahkan dirinya. Sebab apa jadi begitu? Sebab dia nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala Jalla wa Ala. Jadi itulah cara yang terbaik. Kemudian soalan dia tadi juga, Macam mana perkataan yang disebutkan maafkan daku? maafkan itu? daku tu. Maafkan daku, maafkan daku, maafkan daku. Benda ni kan dia datang dengan tulus. Sebab itu adalah satu doa yang diajar guru kami. Nah, siapa nak rakam doa ni. Doa tu panjang, saya potong bagi pendek. Doa tu khusus untuk Ramadan antaranya. Ya. Apa dia? Allahumma rzuqni taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'asiyah wa sidqan niyyah. Ya Allah, kau rezekikan kepada aku, Allah marzuqni taufiqat ta'ah, satu petunjuk untuk nak jadi hamba yang taat, hamba yang mengikut. Bukan jadi macam iblis, asyik nak melawan semua. Ya. Wa bu'dal ma'asiyah, dan tolonglah ya Allah bagi aku satu kekuatan untuk menjauhi maksiat. Wa sidqan niyyah, dan benar segala niat aku ini. Bukan niat ada segala-gala hidden agenda. Ya. Maafkan daku ni sebab apa? Sebab nak mengorak anak dia. Minta maaf Pak Cik, itu hari saya macam tak ada adab dengan Pak Cik kan, dekat masjid surau waktu tu Pak Cik kata diam. Saya kata Pak Cik ni bukan rumah Pak Cik kan. Pak Cik, saya minta maaf Pak Cik sebab apa? Nak tackle anak, tackle bapak dulu. Yang ni tidak suci jiwa dia. Nak sebut maafkan daku ni siapa-siapa boleh sebut. Ya. Maaf ya. Pernah tak kita dengar orang kata, berapa kali awak nak minta maaf ni? Betul? Sebab tu nak jawab sekali dengan soalan yang isteri tadi dalam rumah tadi. Kan? Minta maaf ya. Berapa kali awak nak minta maaf ni? Jawablah, setiap kali saya buat salah. Setiap kali saya buat salah. Setiap kali saya buat salah. Saya bukan orang yang dengan izin perfect. Saya bukan orang yang sempurna kan. Saya akan terlupa. Semalam dah buat. Semalam makan nasi, hari ni makan nasi. Kalau asyik ingat nasi semalam, hari ni dah tak makan. Jadi hadirin rahimakumullah, kenapa kena ulang-ulang? Sepertinya azan. Azan tu kan diulang berapa kali sehari? 5 kali. Tak cukup lagi lah da'i, diulang lagi. Iqamah itu. Ya, ringkasan kepada azan. Sebab nak semayang sangat-sangat dah ni. Boleh tak kita bagi tahu, tak payah azan lah Tuan Bilal. Sebab semalam dah azan. Hari ni kita orang tahulah semua. Hari ni masuk Jumaat, walaupun tak ada Jumaat di masjid, Zuhur masuk. Buang terbiak sekampung akan tanya, kenapa tak azan? Tuan Yaman kata, azan lah sebab semalam dah azan. Hatta kalau surau berdekatan pun masih azan. Masih azan. Bahkan iramanya itu bersusun-susun, cantik, betul? Betul. Masya Allah, tabarakallah. Maka setiap kali buat salam, mohonlah kemaafan. Itu aja. Ya. Jangan berat lidah. Suami nak minta maaf dengan isteri. Dan Iman, kerukunan rumah tangga ni kat mana dilihat? Dilihat ketika si suami yang menjadi ketua keluarga boleh sebut, I'm sorry dia. Settle. Sebab itu boleh tak kita keluar sikit je? Iman. Saya tengok ada Iman. Saya peminat martial art sebab bapak saya guru silat. Ya. Mudah-mudahan ayah afiat ketika menonton. Ayah mak apa khabar semua, dan mak ayah semua seluruh Malaysia sihat afiat hendaknya ya. Iman ini dekat luar pantang di Sabah dia. Tapi balik rumah isteri marahnya aja. Isteri kata, "Kenapa balik lewat?" Tadi aku tolong orang tu, orang nasyid tolong orang je. Minta maaf. Habis.
Mati kutu kata orang. Habis. Dan saya pernah lihat satu klip video di Amerika Syarikat. Chief Judge, saya lupa nama dia. Dia yang popular ya. Sebab saya tak bagi perhatian sangat tengok sekali lalu gitu je. Ya. Dia melepaskan kes saman ketika seorang suami ni ambil kereta isteri lalu tak berhenti di lampu merah dan buat U-turn di situ hanya kerana satu perkataan. Bila isteri dia kata sesuatu depan hakim, dia kata yes dia, I'm sorry dia. Kata ketua hakim ni, kerukunan rumah tangga sehingga aku nak kongsi dengan kamu ni ialah bila seorang suami yang ada kuasa yang hebat dalam rumah tangga, dia boleh kata aku minta maaf. Dia tidak menunjukkan kerendahan kita, Tak saya. ada. Ular menyusuakan hilang tak bisanya. Jawabnya tak hilang. Tahu dia tetap berbisa. Dia tetap suami. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ini dia satu perumpamaan yang boleh kita bawa bersama dengan para penonton kita bahawa bila mana kita memuliakan orang, maka kita akan dimuliakan. Jadi terima kasih kepada para penonton kerana terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Kita akan tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kehidupan kita. Saya Dai Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dalam membincangkan topik pada hari ini, maafkan daku. Dan dengan kesempatan ini mudah-mudahan dapat kita memohon maaf kepada ibu kita, kepada ayah kita. Suami isteri yang bergaduh tu cukup-cukuplah, udah-udahlah tu. Ya, minta maaf lah ya. Tengok muka anak tu, kesiankan mereka. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita nak bersama dengan sahabat kita sebentar lagi dan kita nak lihat soalan di WhatsApp yang mana soalannya berbunyi, Assalamualaikum Ustaz, Dai dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Semoga dilindungi Allah selalu hendaknya. Amin. Saya Mariah Cendana, Pasir Gudang. Ingin bertanyakan soalan, bagaimanakah ciri-ciri maghfirah seseorang hamba yang benar-benar ingin bertaubat? Adakah Allah sentiasa menggerakkan hati dan tubuh badannya istiqamah solat taubat? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Ciri-ciri maghfirah seseorang hamba, Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah berbaki hanya kurang dari setengah jam sahaja. Tabarakallah. Terima kasih Mariah Cendana dari Pasir Gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri maghfirah. Begini, apabila kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestinya telah pun daripada awal sendiri dapat kenal pasti jenis kesalahan apa yang kita dah buat. Dalam bahasa SO dia kata can be determined, boleh dikenal pasti. Salah kita ni banyak, sangat banyak. Siapa yang berani dabik dada bahawa salah dia sikit. Sebab itu antara doa yang paling bagus elok dibaca di hujung kita salat, waktu tahiyat akhir pun boleh. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Itu dia. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunkanlah aku. Ma qaddamtu, apa yang aku dah buat dulu. Dosa dulu kita dah buat dosa. Wa ma akhartu, dosa terkemudian aku dah buat. Dulu aku buat dosa, sekarang buat dosa lagi.
Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu. Apa yang aku sembunyi, apa yang aku terang benderang buat dosa, apa yang aku cerita dekat orang, apa yang aku tak cerita tapi engkau tahu aku buat dosa. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan engkau. Ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya saja pada engkau ya Allah aku mohon ampun dan aku taubat pada engkau. Hadirin rahimakumullah. Jadi bila ditanya ciri-ciri keampunan, maghfirah, dahsyat soalan tu pun penuh puitis. Betul. Soalan tu pun penuh puitis. Apabila Allah Ta'ala telah terima taubat kita, ya, maka akan hadir penyelesaian kepada segala masalah kita. Itu jawapan kepada Ustaz. Ciri-cirinya bagaimana? Kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dalam rakaman antara kisah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi boleh buka surah Nuh, ya. Surah Nuh ni berada pada surah yang ke-71. Ya. Buka surah Nuh. Dah mudah aja sekarang ada aplikasi Quran, ya. Ramadan ni buanglah apps yang lain tu. Bagi ada apps Al-Quran. Tak di depan tu Tak saya. di depan, mudah kita nak klik ayat ke-10. Nabi Allah Nuh kata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh kata, aku dah suruh dah umat aku. Istighfiru, kamu semua mintalah keampunan. Istighfar dengan Tuhan kamu. Rabbakum, Tuhan kamu, innahu kana ghaffara. Tuhan kamu itu namanya dan bersifat dengan namanya kana ghaffara. Dia maha penyayang, pengampun. Ampun. Bila kamu dah minta ampun, tadi saya ingat Ira tanya tadi kan, Ustaz saya dah berubah semua, rezeki bimbang semua. Jangan bimbang. Karena orang yang mohon ampun ni ada kisah dia. Ia ada kisahnya. Antara kisahnya ialah Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Ketika orang datang jumpa dia, orang pertama dah datang masuk, dia kata, tempat kami hujan tak turun, kemarau. Istighfar banyak-banyak keluar. Dia Imam Hasan Al-Basri, dia ada private secretary dia, catat apa soalan kan, apa jawapan. Dan dia merupakan pemimpin ketika itu saya. Ya, dia pemimpin. Dia bukan sekadar ulama, pemuka, imam yang kaling biasa-biasa tak, bukan. Dia hebat, ya. Kemudian masuk lagi orang yang kedua, dia datang, dia bagi tahu, aku ni harta tak ada. Miskin, susah. Banyakkan istighfar. Jadi dia catat lagi istighfar. Datang orang yang ketiga pula. Dia kata, Tuan, aku ni anak tak ada. Macam mana? Istighfar 3. Masuk yang keempat, dia bagi tahu kata, kebun-kebun kami tak menjadilah Tuan. Nak buat macam mana Tuan? Istighfar. Semua istighfar. Masuk kali keempat, sekretari tak boleh tahan. Kan? Penerbit kita boleh tahan. Asyik jawapan sama aja. Kru pun, Ustaz tak ada modal lain nak bagi jawapan. Akhirnya, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu kata kepada sekretari dia, tidakkah kamu pernah mendengar Nuh memberi jawapan daripada kalam Tuhannya kepada umatnya? Masya Allah, ketika itu bergegar tubuh private secretary dia. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, yursilis sama'a alaikum midrara. Kamu istighfar mohon ampun, diutuskan kepada kamu dari langit awan yang akan datangkan hujan turun mencurah-curah. Allahumma sayyiban nafi'a. Semalam hujan lebat. Sejuk hari betul, ini. Ustaz. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan ditambah-tambah kepada kamu semua bi amwal dengan harta benda, wa banin, anak pun dapat. Ya, dengan apa dia? Istighfar. Wa yaj'al lakum jannat, dan akan diberi kepada kamu, dikurniakan kepada kamu kebunan-kebunan, ladang-ladang, tanaman yang subur-subur. Dan yang terakhir kata Allah, wa yaj'al lakum anhara, dan akan diairi sungai-sungai kamu yang kering kontang. Jadi ini ciri maghfirah ini ialah bila kita buat itu hadir, Allah Taala buka. Allah Taala sebut pada surah At-Talaq yang kita duk baca ayat 1000 dinar, apa yang kita sebut? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa itu apa? Artinya tinggal yang tak baik, buat baik-baik saja yang elok-elok. Ya ja'allahu makhraja, Allah akan buka jalan keluar. Ciri-ciri dia apa? Sentiasa ada kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki daripada sumber yang tak terjangka. Tak tentu.
Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang serah urusannya kepada Allah, dia usaha-usaha juga, jangan main tawakal tak tentu sagi, kata orang Kedah. Hang ni tawakal tak ketahuan sagi ni, orang Kedah kata. Selingan ya. Fahuwa hasbuh. Cukuplah bagi dia. Ya. Kita datang tadi dah pakai safety belt kita ya. Kita pun bawa tawakal 'ala Allah. Sebab sahabat tanya, "Ya Rasulullah, unta aku hilang." Nabi tanya, "Tadi waktu kau tinggal kau tambat tak?" "Tak tambatlah, aku tawakal." Nabi kata, "Tambatlah unta tu dan tawakal." Ya? Dia tak ada usaha, Ustaz. Maknanya ini pelengkap. Maknanya di samping kita berusaha, kita ada ikhtiar dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, kita ada sahabat kita yang nak berkongsikan tentang kisahnya cukup menarik, Ustaz. Silakan, kita ada Shima di talian. Assalamualaikum. Shima. Waalaikumsalam Dayaiman. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Shima? Khabar baik, alhamdulillah Khabar Shima. baik, alhamdulillah. Sebelum ni Shima telah pun bersiaran pada 18 April ya. Jadi Shima, macam mana puasa di Singapura? Alhamdulillah sebenarnya okeylah so far. Duduk dengan keluarga ya. Duduk orang keluarga. Ibu ayah dengan adik perempuan je. Baik, satu perkara yang menggemparkan bahawa kita belajar sesuatu daripada Shima sebenarnya. Bahawa Shima telah menyebutkan dalam satu kenyataan bahawa 26 tahun tak solat dan kini mula untuk solat. Masya Allah. Ini satu perkara yang menggemparkan kita. Dan kita nak dengar sesuatu daripada Shima. Apakah sebenarnya dalam 26 tahun itu mungkin belum lagi tergerak hati untuk solat itu? Mungkin ada penyebab-penyebab dan faktor itu, Shima. Okey, kalau nak, pasal saya ditegur oleh salah satu netizen ni, dia kata actually bukan 26 tahun tak solat, tapi kalau nak kirakan tahun yang saya balik tu masa saya umur 13 tahun kan. Yep. So, daripada 13 tahun sampai saya berumur 29 tahun tu cuma 13 tahun lah kirakan saya tak solat. Itu yang dia ajar saya untuk kalau boleh kita solat balik, solat yang terlepas dan segala-galanya lah. Tapi yang pada masa 26 tahun tak solat tu kirakan busy kerja, banyak habiskan masa di luar ataupun kebanyakan selalu kita scroll social media je. Itulah yang buat saya macam, alamak kerja ni takkan kekal lama kan kalau buat kerja sendiri. Dan perkara yang memberi tarikan kepada kita iaitu nota si gadis yang memberi satu impak positif kepada seluruh rakyat di Malaysia ini, bahawa ini satu langkah pertama yang mungkin Shima lakukan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Baik, kita nak tanya ya, momen-momen pertama Shima rasakan ketika mana rasa menyesalnya tak solat sebelum ini, dan kali pertama bagaimanakah mungkin Shima melafazkan rasa taubat ini, Shima? Menyesal tu dah tentulah kan, tapi bila dah mula belajar solat tu, padahal kalau subuh kita boleh ambil waktu dalam 5 minit. Tapi yang pada pertamanya yang saya tunaikan solat subuh tu makan masa lebih 10 minit. Tu dah berpeluh, lepas tu rasa macam betul ke tak betul step ni, habis ulang balik, ambil balik tu macam rasa gelisah, macam tak sure whether solat tu betul tak betul. Tu yang dia makan masa lama sangat lah. Bila dah tahu solat tu actually makan masa 5-10 minit, itu saya rasa alamak, kalau tahu senang gini nak solat, dari awal dah betul-betul belajar macam nak solat. Baru Shima tahu rupanya solat ni tak adalah susah mana ya. Jadi Shima boleh cerita sikit tak tentang nota-nota bertulisan merah tu ni, Shima? Yang nota-nota tu saya letak macam ikut arrangement lah, macam mula kena baca doa iftitah, dan Fatihah, dan saya ambil surah Al-Ikhlas dengan Al-Fatihah. Yang lain tu macam sujud, macam nak doa sujud, tahiyat akhir dan awal. Tapi yang paling susah nak hafal yang tahiyat akhir dan awal lah tu. Baik. Tu makan setahun jugalah actually nak buat begitu kan. Padahal mula-mula ni bila baru balik dari Eropah dan kita kena quarantine di rumah kan. Tu yang saya macam ambil waktu ni untuk betul-betul betulkan solat saya. Tu yang mengambil masa 1 hari untuk hafal semua. Padahal boleh aja hafal 1 hari tu, tapi semasa tahun yang baru saya mula solat tu yang saya tak ambil inisiatif untuk betul-betul duduk dan belajar.
Jadi saya yakin dan percaya orang yang mungkin baru mula nak melakukan solat ini boleh guna cara yang Shima lakukan ini. Tak jadi masalah. Kita boleh baca, kita boleh tengok dan sebagainya, menjadikan panduan kepada kita. Baik, Shima sebut tentang doa tadi. Ya, mungkin di dalam bait-bait doa yang dibacakan oleh Shima, mungkin ada sesuatu permintaan yang Shima pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa, setiap doa tu saya minta agar dihapuskan segala dosa, diberikan rezeki, pekerjaan yang baik, kawan-kawan yang baik, dan juga jangan bolak-balikkan hati selepas diberikan petunjuk. Berdoa agar terus kekal beristiqomah. Dan mungkin Shima boleh kongsikan perasaan Shima, dan mungkin Shima, bila kita melihatkan kisah ini, Ustaz, ya, bahawa kita teringat akan kisah pakcik kepada Nabi SAW, Abi Talib, yang mana disayangi oleh Nabi SAW, tapi akhirnya tidak dapat melafazkan syahadah. Tapi ini satu berita gembira bahawa Shima telah pun dijemput untuk kembali melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan Shima, ya, bayangkan ini hari terakhir bagi Shima. Dan mungkin belum berkesempatan untuk mendapatkan hidayah seperti ini. Mungkin Shima boleh kongsikan apakah harapan yang mungkin Shima harapkan dan pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau esok merupakan hari yang terakhir. Harapkan diampunkan segala dosa, dosa zina di dunia, diminta untuk halalkan semua makan dan minum saya, dan juga jauhilah azab kubur, moga saya tempat orang-orang yang beriman. Memanglah macam kita, tak tahulah kalau sekarang saya solat 5 waktu ni diterima ke sah ke tak sah kan, tapi saya terserah pada dia je lah. Dan kita doakan, Ustaz, ya, mudah-mudahan saudara kita ni, sahabat kita Shima, diberikan istiqamah dan kekuatan meneruskan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Shima. Terima kasih. Baik, Ustaz, ini satu yang kita sebutkan hidayah. Bukan semua orang dapat. Kadang-kadang Islam dah, ya, tapi belum menjadi seorang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit pencerahan. Tapi sebelum itu, Ustaz, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Maafkan daku. Satu ungkapan yang berat untuk kita ucapkan. Tapi inilah satu perkara yang dapat memutuskan rantaian keegoan di dalam diri kita. Tadi kita bersama dengan sahabat kita daripada Singapura, saudari Shima, iaitu beliau 26 tahun tidak solat dan akhirnya jentikan hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya dia melakukan solat. Merangkak-rangkak, menulis di atas nota dan akhirnya dia berjaya. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak komen di sini, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Tahniah Shima. Saya yakin Shima masih menonton dengan setia program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan Shima, jangan Shima seorang saja menonton. Saya pula nak ambil alih tugas Dai Aiman. Tolong like, komen dan share dekat FB tu kepada sahabat-sahabat yang lain yang saya yakin mereka ada nilai-nilai synchronization dengan Shima. Bagi isu yang sebegini, kes begini, pengalaman sebegini, saya yakin sangat-sangat ketika kita buat salah dengan Allah, contoh kita tak solat, sesiapa sahaja yang buat maksiat, na'udzubillah min dzalik, la samah Allah, janganlah buat, ya. Di dalam sanubari dia yang murni, satu tempat yang tak boleh digapai oleh iblis, mesti ada sedetik yang disebut, aku salah buat macam ni.
Aku mohon ampun ya Allah, tapi aku buat juga. Jadi perbuatan itu kerana apa? Kerana kealpaan, ghaflahnya seorang hamba. Sebab itu dalam satu sabdaan Nabi SAW yang mana sangat cantik kalau kita melihat dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat agama wasiat iman. Jadi hadis ini dimuatkan dalam keutamaan zikir, istighfar dan salawat. Ya. Nabi bagi tahu, qala iblis telah berkata. Macam mana kita tahu tu iblis kata? Sebab Nabi yang kata. Ya. Wa izzatika wa jalalika ya Rabb la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Bergegar kalau kita boleh faham terus makna dia. Kemudian faqala Allah azza wa jal, Allah Taala pun menjawab bila iblis kata begitu. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni. Iblis tadi dia kata, dengan ketinggian engkau ya Allah, kemuliaan engkau, kebesaran engkau ya Allah, aku tidak akan berhenti. Ini ikrar iblis. Aku tak akan berhenti sejenak pun. Bila kita faham sejenak ni 24/7, 24 jam 7 hari seminggu, tak bagi can. Aku akan menggoda hamba-hambamu. Hingga dia kata selama mana nyawa mereka ada di kandung badan mereka. Punya dahsyat iblis. Dia pun senang dengar juga. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Dia pun tengok juga. Ya, dia rasa ngantuk tu. Kita bimbang tu. Walaupun dia dibelenggu. Betul. Maka Allah pun menjawab. Faqala Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menjawab. Kata Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku. Sebab engkau kata demi kemuliaan kebesaranku. Maka kata Allah, aku akan terus mengampuni mereka selama mana mereka memohon ampun kepadaku. Saya yakin dan saya percaya. Dan saya sangat optimis dengan Shima tadi. Bahawa dalam sanubari Shima tu, ketika buat benda yang bercanggah dengan naluri, aku nak taat pada Allah. Tapi kau tinggal ketaatan. Bila tinggalkan ketaatan, dia pergi kepada apa? Kepada maksiat. Bila tarkul maksiat, tinggalkan maksiat, akan pergi ke mana? Ketaatan. Dia dua benda tu je. Dia antara kita panggil sebagai angel and evil, malaikat dengan iblis. Dan kejahatan dan kebaikan itu saling nak mengambil tempat, ya. Maka saya yakin ketika itulah Shima dia terdetik, ya Allah, ampunkanlah aku bila aku nak berubah. Ya. Jadi bila punya satu harapan dengan Allah Taala, kan kita baca di awal tadi sebelum blok terakhir ini. Betul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya tak boleh nak buat contoh dekat tu dengan simbol tangan ke simbol apa, tak boleh. Ya, sebab dekat itu walaupun hanya bisikkan, mungkin minta maaf Shima, saya tidak tahu di lubuk hati saudari, tapi mungkin bila aku nak berubah ya Allah. Terdetik. Ya, detikkan itu, Masya Allah, tabarakallah, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala terus sampaikan nur, hidayah, kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dai iman. Kalau bukan kerana kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan lihat mentari hari ini. Kita tak akan lihat pada hari ini betapa hebatnya tumbuh-tumbuhan yang segar mukar semalam disiram dengan hujan petang hari. Ya. Hari ini disinari dengan mentari yang membawa proses fotosintesis. Masuk pula mata pelajaran sains pagi ini. Ya. Semua dapat barakat. Ya. Jadi tahniah Shima dan istiqamah Shima, ya. Sebab itu kita kena baca selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong hidayahkan aku ini kepada jalan yang benar ini. Mustaqim tu apa dia? Istaqim kama umirt. Ya, mesti istiqamah seperti mana yang telah diperintahkan. Ya, wallahu taala alam. Kita buat salah dengan mak kita sekali boleh bagi can. Ya. Ya. Kalau 2 kali bagi can, 3 kali kena juga budak ni kan. Tapi Allah SWT walaupun berkali-kali kita melakukan kesalahan, Allah tetap memberi peluang dan ruang kepada kita. Sedikit kesimpulan daripada Ustaz. Itulah nama Allah SWT Al-Halim Ar-Rauf, ya. Yang mana maha sopan santun Allah Ta'ala ini. Hamba dia buat pasal dan buat pasal dan buat pasal. Hamba ni memang mengada-ngada betul, ya. Yang bercakap ni pun hamba. Jadi dia tahulah diri dia kan. Tapi selama dia mengada-ngada tu, Allah Ta'ala tahu bahawa aku tahu engkau hamba aku. Dan manusia itu khuliqal insan dha'ifa. Dia lemah ciptaannya itu. Walaupun ahsani taqwim, bila bersifat dengan sifat makhluk ini, ya,
tetap juga ada kelemahannya. Maka ketika itulah Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu taubat. Jadi bersebenar Ramadan. Bersebenar Ramadan ini syahrul maghfirah, bulan keampunan. Ya. Syahrul taubah, bulan taubat. Syahrul rahmah, bulan rahmat. Syahrul barakah, bulan keberkatan. Janganlah buang masa kita. Ya. Tolong tuan-puan, hari ini, tolaklah hari ini, berbaki hanya lagi 22 hari saja. Itu pun kita tak tahu kita sempat jumpa atau tidak 22 hari. Jangan buang masa. Gapai rahmat Allah secepat yang boleh. Allahu Akbar. Jom para penonton sekalian, kita tadah tongan dan kita mengaminkan doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan sehingga ke akhir Ramadan. Silakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon padamu ya Allah, Engkau jadikan puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar ya Allah, berpuasa dengan hakikatnya, dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar, membangunkan dirinya menyembah Engkau. Ya Allah, jagalah aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskan dosaku wahai Tuhan sekalian alam, dan ampuni diriku ya Allah, wahai pengampun para pembuat dosa. Ampunkan dosaku, ayah dan ibuku, seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Esok, jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz bersama dengan moderator Dai Anas dan panelnya Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Mendekati Keredaannya. Saya Dayaiman, mohon maaf di atas lanjur kata, tersalah bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.